Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati al-fadhil para pegawai ataupun imam-imam Surau Al-Barakah, yang dihormati al-fadhil Ustaz Haji Muhammad Zamiri, bahagian syariah, dan semua warga kerja Surau Al-Barakah Bank Rakyat Malaysia, muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersiaran, bertazkirah walaupun secara di alam maya pada hari ini, iaitu hari terakhir Ramadan, 30 Ramadan 1441, bersamaan dengan 23 Mei 2020, ataupun untuk tahun ni ada satu istilah baru, dia panggil PKPB. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, setiap perkara yang berlaku di sana terdapat hikmah yang besar. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Tidak ada apa yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla ini tidak ada hikmah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu sangka kami ciptakan kamu sia-sia? La, semua perkara yang dibuat oleh Allah, yang dicipta oleh Allah Ta'ala mempunyai hikmah yang tersendiri, sama ada kita tahu ataupun tak tahu. Kata bahasa Arab, kata alimaha man alimaha. Orang tahu, tak tahu pun ada hikmah. Maka tahun ni kita terkurung sedikit, terpaksa duduk di rumah, terpaksa tak boleh nak berjalan. Ramadan berlalu 30 hari, mempunyai perbezaan yang sangat besar. Sehingga tajuk yang kita pilih, Surau Al-Barakah pilih pada hari ini, tajuk dia Hikmah Aidilfitri di sebalik COVID-19. Sebelum kita pergi kepada Aidilfitri, kita telah melalui suatu madrasah yang besar, dia panggil Madrasah Ramadan. Sebulan kita lalu, kita berjalan. Sebulan kita telah melalui hari-hari yang begitu ceria, yang begitu bahagia. Walaupun kita kata tahun ni tak ceria sebab tidak ada majlis iftar perdana, tidak ada majlis qiyamul lail perdana, tidak ada solat tarawih perdana di masjid dan di surau, tapi kita kena ingat, Ramadan huwa Ramadan. Ramadan itu, Ramadan lah dia. Dia datang dengan 1000 kebaikan. 1000 dan menunjukkan banyak. Bukan had, kan? Menunjukkan banyak. Dia datang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nafahatu Ar-Rahman, limpah kurniaan Allah Azza wa Jalla kepada kita cukup banyak. Kalau kita baca saja tentang Ramadan dalam sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Keindahan Islam, ada beberapa hikmah di sebalik pensyariatan puasa. Puasa itu sendiri. Maka para jemaah sekalian, Ramadan itu bekas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturun padanya Al-Quran. Kerja apa fungsi Al-Quran? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, kerja Al-Quran itu membawa petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan banyak mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan yang ketiga pemisah di antara hak dengan batil. Maknanya Ramadan ini sendiri bekas kepada Al-Quran. Ramadan bekas kepada puasa. Ramadan adalah merupakan suatu
uh, bekas yang banyak terdapat di dalamnya kebaikan khairat, terbanyak kebaikan yang banyak, maka para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, maka di sana kita faham bahawa Allah anugerahkan bulan yang mulia ini dan disusuli di akhirnya satu malam khairum min alfi syahrin, lebih baik kita daripada kita beribadat 1000 bulan, yang dikenal dengan nama Lailatul Qadri. Artinya, kalaulah tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan, kalaulah kita tidak dapat mengisi bekas ini dengan segala kebaikan yang disyariatkan, bermakna orang itulah manusia yang celaka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, celaka besar mana-mana orang yang sempat hidup di bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, maka ini di antara manusia yang malu besar ataupun kerugian yang sangat besar. Ramadan isinya Al-Quran. Ramadan isinya puasa pada siang harinya. Maka kita dapatlah kita kesan di sini hikmah di sebalik. Kita berharaya pada tahun ini dalam keadaan musim PKP yang terakhir, insya-Allah PKPB kan, ataupun disebut dengan nama COVID. Semua ini menunjukkan kepada kita Allah hantar mari satu makhluk dia, hikmahnya mari sejenis makhluk yang tak nampak. Nama dia Corona. Ataupun yang akhir sekali, dia dalam sudut istilah dikenali dengan nama COVID-19. Corona, COVID-19 bermula daripada makhluk yang kecil, jursum, virus yang kecil ni, yang akhir sekali boleh bawa kepanasan kepada orang, boleh jadi kering dalam tubuh, susah nak bernyawa, bernafas, dan macam-macam penyakit yang ada. Yang berat juga, kalaulah orang tu sudah mati, nak ke bumi dia pun terpaksa kena menggunakan pendekatan yang tersendiri yang tidak dibuat oleh perkara-perkara yang lain. Maka kita kata COVID-19 ataupun virus corona ini, Masya Allah Tabarakallah, halus, kecil, tak dapat ditengok dengan mata biasa, tapi dia telah membawa kepada kita pengajaran yang begitu banyak, sebab Masya Allah Tabarakallah, COVID-19 telah mengubah norma kehidupan manusia yang biasa dulunya kita boleh berjalan sana sini, sekarang ini tak boleh. Nak bersalam pun takut. Walau kawan kita, keluarga kita nak bersalam tak boleh. Cuma yang kita boleh bersalamnya yang kita duduk di rumah kita hari-hari. Sebab kita duduk bersentuh dengan dia, kita rasa tak ada kecurigaan, kan. Lebih-lebih lagi kalau setiap kita satu family telah pergi buat test COVID itu, insya-Allah lebih meyakinkan. Itu pun belum tentu. Berapa banyak masyarakat, projek-projek yang telah dibuat, perancangan tahu melawat Malaysia, contoh di Malaysia ni. Perancangan seminar-seminar yang dianjurkan, pengajaran liqaat, perjumpaan, peringkat antara bangsa, peringkat kebangsaan. Nah, kita tengok bertaburan kapal terbang tidur di airport masing-masing, tak terbang dia. Masya Allah Tabarakallah, kalau tanya apa punca? Corona. Apa sebab? Corona. Pergi ke pasar, Corona. Yang lebih menyedihkan kita, umat Islam bila tengok masjid, Masya Allah Tabarakallah, orang duk tayang mari gambar Masjid Haram malam 27 sebelum ini dengan malam 27 2 malam lepas, Masya Allah Tabarakallah. Boleh katakan kebanyakan umat Islam menitis air mata, berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Allahumma rfa'anna, Ya Allah angkatlah daripada kami wabak corona ini, supaya dapat kami kembali ke rumahmu, Ya Allah. Tapi ingat, janji biar betul. Kalau surau masjid telah dibuka nanti, jangan pula buat-buat tak ingat janji. Nak pergi pun takut pula dah kan. Tapi kalau kerajaan dah sahkan, pihak KKM telah mengesahkan bahawa wabak itu sudah tidak ada, dan insya Allah kita selamat ke masjid, jangan lupa untuk kita kembali ke sana. Artinya,
Corona ini telah mengubah satu norma kehidupan biasa kepada kehidupan yang luar biasa ini, yang dikatakan norma baru dalam kehidupan. Maka sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita kena banyak kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kita kata Allah Ta'ala lah yang menjaga kita, dan kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas daripada itu, setelah diambilnya penjagaan-penjagaan dan usaha-usaha yang dibuat, maka jangan lupa kita kembali kepada al-qada wal qadar. Berimanlah kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Sebab semua perkara ini akan berlaku dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin kalau kita nak lari benda yang telah ditentukan oleh Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, katakanlah la yusibana, tidak menimpa ke atas kita satu-satu perkara, sama ada kita dapat kebaikan ataupun na'udzubillah dapat keburukan, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala untuk kita. Huwa maulana, Allah lah yang menjaga kita, Allah lah yang mengatur urus tadbir segala pekerjaan kita. Tapi ingat, di akhir ayat ini Allah pesan, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah Ta'ala lah kita berserah, bertawakal. Segala orang beriman, mereka berserah diri dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, insya-Allah dalam perbincangan ini ana akan bawa apakah hikmah yang dapat kita kutip sepanjang Ramadan untuk kita menyambut Aidil Fitri di musim PKP ataupun COVID-19. Dan di akhir perbincangan, ana akan huraikan sunnah dan adab menyambut hari raya seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam. Karena itu kita kena faham dan kita kena sedar bahawa hari raya kita ini adalah hari yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab dulu banyak hari raya. Orang masa Nabi kita sampai di Madinah, kan banyak hari raya yang dibuat oleh orang kafir, sambutan tu sambutan ni. Maka dan ada hari raya yang bersifat dunia semata-mata, seperti hari raya dengan sebab tertubuhnya negara fulan, ataupun dengan sebab gugur jatuhnya satu negara, ataupun hari sempena pelantikan ketua negara, ataupun perkahwinannya, atau apa saja, kan? Seperti sempena dengan musim-musim awal tahun, itu ada kaitan dengan budaya dan ada sebahagian kaitan dengan agama. Yang betul-betul berkait dengan agama, seperti hari kelahiran Al-Masih Nabi Isa AS, hari Christmas, hari itu hari ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah telah tukarkan semua dengan hari raya yang tidak dikenali itu, dengan abdalakumullahu bima khairam minhuma. Allah Ta'ala ganti daripada dua hari raya yang dibuat oleh orang Madinah itu dengan hari yang lebih baik daripada dua-duanya, iaitulah Yaum Al-Fitri wa Yaumul Adha, hari raya fitrah dan hari raya Al-Adha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Kita mengatakan para jemaah sekalian, hari raya ini adalah merupakan hari apa? Hari kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia panggil Al-Aqs. Sebelum raya kita beribadat dengan apa? Cuba tuan-tuan tanda. Sebelum berhari raya kita beribadat dengan apa? Kita beribadat dengan berpuasa. Kan? Tak makan kita. Mari Syawal, haram berpuasa. Itu dia panggil Al-Aqs. Hari ni jangan tunjuk orang tak mau makan. Bahkan dalam adab berhari raya, berbeza di antara hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Limaza di sana ada perbezaan? Sebab hari raya Aidil Fitri kita sunat makan dulu sebelum keluar pergi solat raya. Maknanya kita lepas solat subuh besok, sarapan dulu sikit tak apa, makan tamar je. Ambil tamar 3 biji ataupun 5 biji, seperti kebiasaan kita berbuka puasa. Makan kurma, kalau ada rutab, makan rutab, kemudian minum air. Lepas tu dah naik matahari, melepasi waktu syuruk dan 20 minit ke 30 minit kita mula solat hari raya. Insya-Allah itu dia panggil hari raya kita ni hari
kita beribadat kepada Allah Ta'ala dengan makan. Masya Allah. Tak kira, jangan, soalnya makan je. Yang penting, jangan puasa. Puasa haram. Bukan cakap tak boleh puasa. Haram berpuasa pada hari raya, sebab hari ini hari kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada kamu, kamu kena beribadat dengan makan. Kerana sebulan yang lalu, beribadat tanpa makan. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang dikatakan bahawa hari raya ini adalah merupakan syiar Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Baiklah para muslimin dan juga muslimah sekalian. Ana akan bawa di sini 10 hikmah ataupun 10 perkara yang dapat kita kutip. Banyak lagi lah, tapi sekurang-kurangnya kita cuba cari beberapa isu yang boleh menampakkan hikmah di sebalik peristiwa yang berlaku PKP dan juga COVID-19 ini untuk kita. Yang pertama, tanda yang pertama, alhamdulillah saya kata, dulu kita asyik duk condemn Pak Imam je. Imam masjid ni, macam manalah dia ni, ustaz ni boleh jadi imam. Bacaan tak betul. Satu. Yang masjid lain pula, macam manalah Pak Imam ni boleh jadi imam. Apa? Suara tak sedap. Baik aku. Jangan main. Alhamdulillah. Tahun ni kita menggigil sebelum Ramadan. Ramai orang tanya soalan, ustaz, bagaimana cara ni? Kami sudah terpaksa menjadi imam interim, kan? Kebetulan tahun ni pula ada satu istilah baru. Dia panggil istilah interim. Maknanya imam sementara masjid buka, kan? Maka ramai orang. Alhamdulillah saya ada buat satu garis panduan yang simple. Sebab ana tak suka waktu orang susah kita menyusahkan orang. Itu bukan manhaj kita. Ni waktu agak susah. Kita keluar 50 muka surat. Garis panduan mengerjakan solat tarawih. Baca yang pertama, rakaat pertama baca ni. Lepas pada solat baca ini pula. Penat kawan tu. Bila inilah kali pertama dia jadi imam dan juga kali pertama dia jadi bila. Nak baca ni susah. Maka anak kembali kepada asal ibadat itu senang. Kita mempermudahkan, ramai yang dapat tersenyum. Dan ada juga yang WhatsApp hantar ucapan terima kasih kerana telah menghilangkan kegusaran ataupun kegelisahan mereka. Jadi saya kata di antara hikmahnya, ramai orang sudah pandai jadi imam solat berjamaah di rumahnya. Zuhur dulu berani imam zuhur asar aja kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah 5 waktu telah berani, walaupun bacaannya secara jahar, secara suara nyaring, tapi berani juga jadi imam. Sebab apa? Sebab kita telah ada keyakinan, confident setelah kita berusaha melakukannya. Tadi solat berjamaah kita dapat jadi imam, solat tarawih jadi imam, dan insya-Allah Yaumul Eid gadan, hari raya pun kita dapat jadi imam pula. Ustaz menggigil saya, jangan sebut. Apa yang takut? Insya-Allah ana akan sebut tip bagaimana jadi imam solat hari raya yang sangat simple, yang sangat mudah. Kalau tuan-tuan belajar hari ni, tahun depan nak jadi imam pula. Saya kata lah, kalau tak ada PKP, walaupun tuan, walaupun Pak Haji, walaupun encik telah lulus, telah mendapat KPI daripada keluarga, contohnya isteri kata gini, bang, baguslah bang, kita dah kahwin 25 tahun, belum pernah lagi solat belakang abang, contohnya, tahun ni good, Masya Allah, excellent, anak-anak pun excellent, bapak ni mumtaz, bila masjid buka nanti, la yahiqqu lakum, tidak ada hak untuk imam interim terus menjadi imam di rumah. Kita kena pergi ke masjid untuk menunaikan salatul jamaah. Ustaz, saya ni kalau dah terbiasa ni. Ada orang tulis, ustaz, rasa seronoklah ustaz, boleh solat di rumah dengan family macam ni. Kalau terus macam ni macam mana? Kata lah, setakat PKP je. Habis tak ada lah peluang saya kena letak jawatan imam. Tuan masih berpeluang. Saya bagi tip yang sangat simple, yang sangat mudah. Gini cara dia. Bila orang azan, pergi ke masjid. Isteri dengan anak-anak tunggu di rumah. Anak-anak perempuan, laki-laki kita bawa pergi sekali. Tunggu dengan atas tikar sejadah masing-masing. Kita solat berjamaah bersama imam di masjid. Selepas solat, balik ke rumah. Tuan jadi imam pula kepada keluarga. Saya solat 2 kali lah.
Satunya solat yang afdal, laki-laki solat di masjid. Satu lagi, kita nak buat kebajikan kepada family kita, maka kita solat di rumah. Ada orang kata pelik ni ustaz. Mula-mula peringkat awal saya bagi video tip nak jadi imam di rumah ni, sebelum PKP lagi ni. Ada orang komen pelik. Macamlah saya ni tak pernah belajar, ataupun dia pak alim sangat contohnya. Ini bahasa orang sekarang. Kita tak mengaku kita pandai, cuma sikit-sikit belajar, Alhamdulillah. Saya kata ada beberapa dalil hadis yang menunjukkan bahawa ada sahabat solat dengan Nabi SAW di Masjid Madinah, kemudian dia balik menjadi imam di kampung dia. Sebab dia tak mau miss solat bersama dengan Nabi SAW. Jadi dia solat 2 kali. Yang pertama tadi sudah jadi fardu, yang kedua yang sunat bagi dia. Tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Mana imam interim boleh terus interim, walaupun selepas PKP dengan syarat pergi ke masjid, kemudian balik solat di rumah. Alhamdulillah. Oh, tak sempat lah ustaz. Orang masjid saya ni zikir panjang-panjang. Kata-kata kita cukup ambil zikir yang maksud yang diambil kita aja. Astaghfirullah, istighfar. Kemudian lepas pada tu kita bangun, naik kereta, kita balik, selesai di rumah, kita zikir pula. Ajar zikir kepada isteri dan anak-anak, biar mereka dapat berzikir. Kita kata Alhamdulillah. Teruskan jadi imam, tapi dengan syarat-syarat, dengan SOP yang telah disebut oleh saya tadi. Kita sekarang ni SOP hari-hari kita dengar ada. SOP mesti ada. SOP nak jadi imam di rumah bermakna pak imam kena solat di masjid. Susah ustaz 2 kali. Kalau saya terus je solat kat rumah macam mana? Tuan kena ingat, pak imam tu ada keluarga juga dia. Ada isteri, ada anak-anak. Bahkan setengah pak imam ni dia punya kehebatan bukan sekadar isteri. Ada isteri-isteri dan anak-anak. Macam mana kita nak kata? Adakah pak imam tak payah solat di masjid? Solat di rumah dengan family? Kalau macam ni tutuplah masjid. Kita kata syiar salatul jamaah bersama dengan imam di masjid mesti kita hidupkan. Kemudian kita balik bersama dengan family di rumah. Alhamdulillah, itu satu cara. Hikmah yang kedua. Tapi tuan-tuan jangan lupa, cara-cara solat air raya. Dan saya pun takut terlupa. Baiklah. Saya solat air raya, tanda terus dalam sebuah buku yang telah diterbit oleh sahabat saya ni, kan? Cuba cari di internet dalam Jom Solat ataupun tengok di Facebook saya, Dr. Abu Anas Madadi. Kita sudah letak link di sini. Tajuk dia Puasa Ramadan dan Syawal. Dalam buku ni walaupun ringkas, tapi lengkap dia punya garis panduan melakukan solat hari raya secara sendiri. Yang pertama sekali kita kena ingat, solat nama dia solat sunat hari raya. Apa nama? Solat sunat hari raya. Bukan fardu, bukannya perkara yang besar macam solat Jumaat kan. Ni solat sunat. Kalau tak menjadi pun tidaklah haram. Tak apa mereka berdosa. Cuma jangan main-main. Kalau main-main itu tak boleh. Itu haram kerana mempermain-mainkan. Jadi cara solat sunat hari raya, dia 2 cara. Yang pertama, kena solat dulu 2 rakaat. Kemudian baru kita khutbah. Dia panggil aks al-Jum'ah. Solat Jumaat, khutbah dulu. Baru solat. Sebab makmum kena dengar khutbah. Dalam fiqh Syafi'i kena ada 40 orang dulu dengar khutbah baru kita mula, kan? Sudah khutbah baru solat. Air raya kita solat dulu. Lepas solat orang nak pergi, nak dengar silakan. Tidak jadi halangan, tidak jadi masalah, dan itulah yang terbaik baginya, wa afdal dengan nasihat. Maka dengar imam solat hari raya. Apa yang saya nak niat? Niat saja aku solat sunat hari raya. Niat dalam hati usalli sunnat Aidil Fitri. Niat dalam hati solat sunat hari raya, jadilah tu. Allahu Akbar. Dimula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhi lillazi itu. Selepas daripada itu kita kena takbir sebanyak 7 kali. Jadi kita takbir Allahu Akbar. Di antara takbir itu kita baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Jadi setiap takbir itu kita boleh angkat tangan Allahu akbar. Sambil-sambil itu jari ini kita tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti terlupa pula. Akhir kali sampai ke tengah hari duduk main Allahu akbar. Berapa dah? 7 kali 5. Penat kita dah. Nanti kita kira dengan jari ini.
Kalau ada anak yang tak solat, suruh dia tunggu depan. 1, 2, 3, 7. Lah, tak perlulah. Isyarat je, tanda ni. Tanda dengan jari kita. Untuk orang tak biasa. Selepas 7 kali, kan, barulah kita baca secara perlahan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, surah apa saya nak baca ni ustaz? Surah apa? Kan? Jawabnya, kita baca surah yang kita ingat. Kalau ingat Sabbihisma rabbikal a'la, itu terbaik. Di antara surah yang dibaca oleh Nabi, kan. Nabi kita baca surah Qaf, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Al-Qamar. Kemudian ada riwayat kata dia baca surah Sabbihis yang pertama, kemudian hal ataka hadisul ghasyiyah surah yang kedua. Bagi imam yang baru ni, saya kata imam bacalah apa surah yang imam ingat. Yang dah buat salat tarawih baru ni. Apa dia? Hal alhaqumut takasur, silakan. Qul ya ayyuhal kafirun, silakan. Rakaat yang kedua, lepas rakaat yang kedua, ingat, rakaat yang kedua selepas kita bangun daripada sujud, kita kena takbir sebanyak 5 kali. Tidak termasuk takbir yang kita bangun tu Allahu akbar, kita duduk steady, kita berkata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar 5 kali pula. Masya-Allah tabarakallah. Selepas itu barulah kita auzubillahi minasyaitanirrajim, kita baca Al-Fatihah. Selepas baca Al-Fatihah, kalau ingat hal ataka hadisul ghasyiyah, bismillah. Kalau tak ingat, baca je. Surah-surah yang ingat. Qul huwallahu ahad pun, alhamdulillah. Jadilah tu. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita siap. Kita bangun berdiri, ada tongkat, pegang tongkat, tak ada tongkat, tak payah pegang apa-apa. Tak perlu lagi ni pergi bersungguh nak pergi cari tongkat atau pergi tebang pokok dekat rumah nak buat tongkat, kan. Kita mula berkhutbah. Sebelum itu, saya nak ingatkan, kalau saya terlupa, tak baca tadi, takbir 7 kali, takbir 5 kali tadi, rakaat yang kedua, kena sujud sahwi ke tidak? Jawabnya, tidak perlu sujud sahwi. Sebab itu termasuk dalam sunat. Apabila kita tak baca doa iftitah. Bila kita dah baca Fatihah, kita berpindah kepada rukun, tak ada lagi doa iftitah. Sama juga, takbir ni 7 kali, 5 kali ni. Kalau kita terlupa, tak baca lagi. Dan tidak ada sujud sahwi. Alhamdulillah. Selesai daripada kita khutbah salat, kita bangun. Bangun, menghadap ke arah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat sikit lah. Jangan nak main. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak bergelak ketawa. No. Biar apa? Kan khatib ni, Nabi SAW, kalau dia berkhutbah, ka'annahu munziru jaishan. Macam dia ni bagi arahan kepada tentera. Bukan main-main. Semangat. Kita kena semangat kau. Kemudian, kita bagi salam. Ada dalam kitab fiqh kata, boleh duduk sekejap. Tapi jangan azan, duduk je. Duduk tu supaya makmum kita yang jauh-jauh duduk betul-betul tumpukan kepada khatib nak berucap lepas pada tadi. Maka kemudian kita mula dengan takbir berapa kali? Khutbah pertama kita takbir 9 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Bila? Allahu akbar 3 kali. Kita buat 3-3. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tarik nafas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kena 3 kali, pusing, cukup 9 kali. Jangan lebih-lebih, kan. Dan ada dalam kitab fiqh kata, boleh je makmum yang ada tu bertakbir sama. Boleh kata Allahu akbar juga. Tapi pelan-pelan, jangan kuat daripada imam. Itu khutbah yang pertama berapa kali? Kita takbir 9 kali. Kemudian kita masuk pada khutbah. Alhamdulillah, isi-isi khutbah sudah ada. Saya tengok Masjid Jakim dah keluar, pejabat agama atau penjelit agama negeri-negeri telah keluar. Sebahagian daripada pendakwah juga telah mengeluarkan teks khutbah. Tuan-tuan pilih masing-masing. Saya mengatakan berkhutbahlah kita. Walaupun ada sebagian ulama kata, kalau solat raya di rumah tak perlu khutbah, sebab tidak ada terdapat dalam mana-mana sunnah yang menyebut. Tapi dalam kitab fiqh kita kata khutbah. Saya kata, selalah khatib berkhutbah, kerana kita nak bercakap di hadapan keluarga kita secara rasmi. Khatib memberi nasihat. Masya Allah. Kita boleh tunjuk seorang-seorang. Ittaqullah. Yang pertama kalau isteri depan, tunjuk pada isteri. Ittaqillah. Payah sikit nak tukar dhamir ni. Ittaqullah belakalah senang. Ittaqullah. Naklah kamu takut pada Allah Ta'ala. Jagalah kehidupan kita dengan baik. Tutuplah aurat dengan sempurna. Tunjuk pada isteri, anak-anak perempuan ni. Jaga aurat dengan sempurna.
dengar kata suami dalam perkara yang baik. Oh, nasihat rasmi. Jangan duduk berjalan sana sini tanpa hak. Jangan duduk berwangi-wangian, berhias di hadapan, di depan ada laki-laki aja di depan rumah. Nasihat kepada anak-anak pula, hei, kepada anak-anak sekalian, jaga solat, hormat ibu bapa. Masya-Allah. Kalau ibu bapa kita masih ada, kita kata masya-Allah tabarakallah, menjadi tanggungjawab kita menghormati ibu bapa, menghormati mereka selagi mereka masih bernyawa, dan kita nasihat supaya mereka mengisi masa yang ada ini dengan ibadah, dengan zikir. Allahu akbar. Tuan-tuan ambil je teks khutbah yang dikeluar oleh jabat agama, kemudian sesuaikan dengan tajuk kita. Siapa ada di rumah? Mak kita. Tulis, mak yang disayangi ibuku, ibu banyaklah beribadah, tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah. Tambah isu apa yang berlaku dalam rumah. Dan kalau kita family ramai sikit, contohnya ada adik-beradik solat sekali, tulis apa yang patut dinasihatkan. Menarik. Ini asyik duk cari. Ustaz, saya dengar ada pandangan kata kalau solat di rumah tak payah khutbah ya. Saya kata kenapa? Yalah, kalau tak payah khutbah kan lagi senang. Saya kata khutbahlah. Sebab inilah peluang kita nak bagi nasihat kepada family dan keluarga kita, nasihat kepada anak-anak kita. Habis khutbah yang pertama, kita duduk, kemudian kita bangun khutbah yang kedua, kita mula dengan takbir berapa kali? 7 kali takbir, kemudian kita terus dengan khutbah dengan ruku-rukunya, syaratnya. Anda tak sebut detail di sini kerana masa kita sangat terhad. Tuan-tuan boleh ambil je di dalam teks khutbah yang telah dikeluarkan oleh pejabat agama. Ambil yang tu, cuma sesuaikan dengan tempat dah. Macam kita di negeri Kelantan, baca khutbah yang kedua orang KL, dia doa kepada Yang Tuan Agung. Kita orang negeri ni pergi baca khutbah negeri lain, dia baca doa Tuan Agung dia, raja dia. Jadi kita tukar, di mana kita nak baca, teks yang pertama tu kita boleh ambil, tapi yang kedua tu biar sesuai dengan tempat masing-masing. Jangan pula pergi. Ada setengah imam ni dia bertukar khutbah, ada juga. Dia tak semak dulu, dia pergi ambil, dia tarik khutbah kena hak lama. Dia doa kepada almarhum tuanku yang telah mangkat lama. Kita kata masya-Allah tabarakallah, ini juga masalah. Baiklah para jemaah sekalian. Selesailah kita. Hikmah yang pertama, tuan telah menjadi imam, walaupun cara interim pada awalnya, sekarang ni imam tetap, insya-Allah telah menjadi imam solat berjamaah di rumah, solat tarawih di rumah, dan insya-Allah berterusan menjadi imam solat Idul Fitri. Masya-Allah tabarakallah. Hani'an lakum. Inilah hikmah yang kita tidak terfikir dalam kepala satu hari kita akan jadi imam. Betul tidak? Alhamdulillah hari ini, dan isteri pun tak pernah fikir aku satu hari berimamkan kekandaku yang disayangi. Masya-Allah tabarakallah. Untuk selingan, kita sebagai bapa jangan lemah. Ni anak duk perhati tengok, bila mari majlis nak kahwin anak kita yang disayangi, kita jaga dia daripada kecil. Bila besar nak angkat nikah, Pak Imam, saya wakil Pak Imam angkat nikah. Kita sihat walafiat. Biasanya orang wakil kepada Pak Imam ni, kalau dia tu OKU, tak mampu nak bercakap, terlantar di hospital, tak boleh nak pergi, nak hadir majlis. Ni awak ada depan, nak angkat nikah tak boleh. Allahu Akbar. Saya ajar Pak Cik, suruh angkat nikah. Tak mau Ustaz, tak mau. Menggigil dia. Anak bising dia, Pak Cik, buat anak lebih susah daripada menikahkan anak. Dia terkejut. Betul Ustaz. Apa yang susahnya? Pak Cik depan saya. Anak, pengalaman saya pergi majlis orang angkat nikah di Masjid Haram di Mekah, di Mekah Tanah Haram, mudah. Dia panggil makzun syar'i. Dia bila nak angkat nikah, dia suruh bertua dengan menantu tu salam. Dia pegang bapa mertua, dia ajar. Ikut aku kata. Uzawwijuka wa ankahtu bima. Dia ajar, bapa ni ikut semua. Selesai daripada ikut, dia suruh menantu jawab. Kalau menantu tu tergagap tanya, dia tu lah ajar pula jawab. Talqin dia panggil. Talqin tak ada jadi masalah. Yang jadi masalahnya, paksa. Itu tak boleh. Mu nikahkan anakmu dengan, kalau tidak aku tembak, itu tak sah. Tapi dia kata dengan, memang dia nak kahwin dengan anak dia, cuma dia takut. Sebab tak biasa. Kita kata, Masya Allah, talqin lebih mudah. Dan tak payah duduk belik-belik, dan telah diwakil-wali oleh bapak saya ni. Sedangkan bapaknya ada depan. Kita kata, lah. Biarlah bapak jadi wali, bukan wali interim, wali sungguh. Dialah walinya. Kan? Kenapa nak wakil-wakil? Kalau benda kita boleh buat sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ini hikmah. Orang nak tanya, tu kahwin online? Tak perlu kahwin online. Mana ada orang menikah online kan? Nikah akhirnya kena duduk sekali. Jadi kita tunggulah, kalau tak dapat minggu ni, minggu depan. InsyaAllah. Baik. Hikmah yang kedua.
Ni baru satu hikmah baru tu. Tuan-tuan boleh tunggu sampai asar hari ni. Dan hikmah yang kedua, alhamdulillah. Ana perhati tengok dan dalam interaksi saya bersama dengan murid-murid yang ikut kelas pengajian yang ana anjurkan, iaitulah pengajian tafsir Quran juzuk yang ke-30 sepanjang musim PKP, lebih kurang 50 siri lebih. Alhamdulillah, nampak suburnya majlis ilmu. Dan respon daripada para pelajar mengatakan kami dapat faedah banyak daripada majlis ilmu ini. Sebab apa? Sebab kita tak pergi mana-mana. Sebelum pada ni kita tak sempat nak ikut kelas pengajian. Hari ni pergi, esok ponting, lusa ada mesyuarat, yang hari minggu depan luar negara, tak ikut. Tapi hari ni Masya Allah, Tabarakallah. Daripada kita duduk tidur saja pagi-pagi, kita dengar ikut kuliah. Bangun tidur pukul 10 pagi, buka internet, ada pula ustaz lain kuliah duha. Sambung. Lepas solat zuhur, ada pula kuliah zuhur, tazkirah zuhur, dengar. Lepas tarawih, ada pula tazkirah. Masya Allah, Tabarakallah. Dia panggil suburnya majlis ilmu yang kita nampak, Masya Allah. Bahkan, dulu kalau kita nak buat forum perdana, bukannya senang. Kan? Bukannya senang. Susah nak kumpul ustaz ni daripada sini. Saya duduk di Kelantan, di Kuala Kerai ni. Nak bawa saya ke KL, terpaksa kena ambil tarikh bila ustaz pergi. Kalau tak ambil tarikh saya pergi, kena bayar tiket kapal terbang pula, tinggi. Cari tarikh. Hari ni, Masya Allah, penganjur telefon, ustaz, tarikh sekian-sekian, pukul 5 petang ada free. Tak free apa, kita duduk kat rumah. Free je. Boleh. Ustaz ni pula. Saya di Kelantan, yang ustaz ni di Kuala Lumpur, yang ni di Penang, yang ni di Johor. Kita satukan dalam forum perdana di Alam Maya. Kita kata Masya Allah, bahkan ada sahabat yang duduk di Mekah, berforum kita di tanah Melayu ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, majlis ilmu online subur. Dan saya harap, kalau kita nak buat forum-forum perdana yang jauh-jauh macam ni, tak payah susah-susah cari ustaz pergi jauh-jauh. Buat je forum online lepas pada ni, insya Allah. Tapi, jangan matikan majlis ilmu di masjid dan di surau, kerana di sana ada kelebihan yang tersendiri yang tidak ada dalam majlis secara online. Maklumat sama dapat, tapi view majlis berbeza. Kan Nabi kita salah sebut dalam hadis, man dakhala masjidana hazam. Siapa dia masuk masjid kita ni, masjid dia lah, masjid Madinah tu, untuk belajar atau untuk mengajar, kal mujahidi fi sabilillah, macam mujahid berjuang pada jalan Allah. Masya Allah. Nabi SAW sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada mana-mana kaum yang berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Belajar kitab Allah Ta'ala, mengulang kaji majlis ilmu. Allah Ta'ala beri pada dia 4 perkara. Nazalat alaihimus sakinah, turunnya ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, datangnya rahmat Allah Ta'ala, diringkungi kita. Wa haffathumul malaikah, para malaikat hadir bersama kita. Wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah Ta'ala sebut nama dia. Itu kelebihan. Maka majlis ilmu di masjid dikekalkan, tetapi pihak masjid boleh anjurkan majlis ilmu perdana malam ni bermula jam 10 malam di rumah masing-masing, dianjur oleh masjid fulan, masjid sana, dengan ahli-ahli panel di peringkat antarabangsa. Masya Allah, Tabarakallah, kita kata hebat. Jadi kepakaran yang sudah ada, ilmu yang ada melalui online, teruskan dengan tidak mengabaikan majlis ilmu di masjid, insya-Allah. Yang hikmah yang ketiga, kita dapat belajar cara beribadat yang lebih terbuka. Masya Allah, Tabarakallah. Bila mari COVID-19, para ulama kita, mufti-mufti bersidang dia, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana cara wudu, cara solat kepada doktor, pegawai-pegawai perubatan yang pakai baju PPE tu, yang baju biru tu, macam mana? Oh, bincang. Ada kata kena solat juga walaupun baju tak boleh buka, tapi kena qada. Ada kata tak payah qada pun ada. Kita kata Masya Allah, ahli-ahli fatwa kita berani mengeluarkan pandangan walaupun risikonya tinggi tu. Kalau tak sah solat orang, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi mereka terpaksa kena berijtihad ramai-ramai nak menyelesaikan masalah ummah. Jangan pula kata
Ni bila saya tengok setengah ni, bila tengok ahli fatwa keluar fatwa tak boleh pergi solat Jumaat di masjid contohnya, tak begini-gini, masing-masing keluar fatwa ajra'ukum 'alal fatfutia ajra'ukum 'alana. Orang yang berani mengeluarkan fatwa, orang ni berani nak terjun dalam neraka. Kita kata kalau semua orang tidur macam awak macam ni, macam nak selesai masalah ummah. Masya-Allah tabarakallah. Teruskan. Maka cara beribadat berbeza. Orang pakai PPE macam mana? Dan saya sangat sedih. Kita doakan supaya mereka mendapat pahala syuhada. Orang yang mati dengan sebab COVID. Allahu Akbar. Tengok dalam gambar. Tak sampai hati kita nak tengok. Mayat dia ditutup. Tayamum pun di atas kain. Kemudian dibawa, tak berani. Anak-anak cucu tak boleh tengok. Isteri tak boleh tengok. Masya Allah, tabarakallah. Dibawa dengan kereta kawalan ketat sampai ke kubur. Dibawa turun dengan tali. Kita kata Allah yaghfir lahum. Allah manfaat darjat, ya Allah ampun mereka, ya Allah angkatlah darjat mereka, ya Allah disimu. Masya Allah tabarakallah. Ulama berijtihad. Bagaimana cara pengurusan jenazah COVID-19? Allahu Akbar. Berbeza. Akhir mutakhir ini, ulama berani mengambil risiko yang tinggi. Masjid ditutup. Saya kata kalau solat berjamaah, dia kata sunat muakkad. Ada yang kata fardu kifayah. Fardu kifayah, pihak kerajaan membenarkan 3 orang, 4 orang solat di masjid. Maknanya kalau ada orang azan, ada orang solat, gugurlah fardu kifayah. Tapi solat Jumaat macam mana? Oh, ta'liqul Jumaat. Jumaat ditangguhkan. Sampai 9 minggu dah, kan? Apa nak buat? Berani. Terpaksa mereka kena cari dalil-dalil yang boleh menguatkan, yang boleh hujah. Kita pun sedih hari Jumaat. Ada yang pakai baju awal-awal lagi pakai baju cantik, nak pergi mana? Niat nak pergi masjid supaya Allah Taala dapat tulis pahala. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Saya telah keluar satu video, nama dia solat di rumah tapi pahala masjid, ataupun tak dengan tajuk pencin, meraih pahala pencin penuh beribadat di musim PKP. Boleh tengok dalam YouTube, ada rakaman ini. Masya Allah tabarakallah. Nak solat Jumaat, ada negeri mengeluarkan pandangan 4 orang boleh solat Jumaat. Ada kata tak 12, ada yang kata 30, yang 40 tu biasalah, kan. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Ulama kita bergerak aktif membongkar kitab-kitab pandangan-pandangan ulama supaya nak menyelesaikan masalah umat. Kita kata Masya Allah, jazahumullah khairan. Ana sendiri secara pendekatan dakwah yang saya bawa, iaitulah memperkenalkan setiap hukum pada masyarakat itu dengan cara perbandingan mazhab. Supaya, tengok, bila berlaku macam ni, masyarakat tak panik. 10 tahun dah video saya. Kita cerita pandangan tentang bilangan solat Jumaat mengikut pandangan ulama. Ada kata 40 itu paling banyak. Ada kata 30, ada kata bilangan yang ramai cukup. Ada kata 18, 12, 4 orang, 3 orang, tak termasuk imam, 4 orang juga. Masa tu orang kata, ustaz ni buat apalah cakap bab mazhab-mazhab ni, kan keliru orang. Saya kata tak keliru. Ada masa kita perlu menggunakannya. Cuma, kena pandailah seni mengolah pandangan mazhab, perbezaan mazhab. Kita jangan paksa pula. Saya bimbang ada ustaz kita, dia paksa. Oh ini yang mazhab betul. Kalau ikut lain tak boleh. Lah, kita kata itu pandangan para alim ulama kita. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Cara berbeza ibadat. Dulu kita saf, imam kata, istau i'tadilu, penuh saf dan rapat-rapatkan saf. Hari ini terbalik pula. Ya para jemaah sekalian, sama saf, jauh-jauh saf. Sama nak. Tapi jangan dekat jauh-jauh. Jemaah tak hirau dekat. Ambil sejadah letak. Jangan langgar SOP, jarak yang telah ditutup. Permulaan solat jemaah masjid negara, SOP, jauh-jauh jarak. Tapi si wartawan sombak pok dia. Jadi wartawan lebih kebal daripada orang solat dalam bab COVID-19. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Biarlah. Yang penting kita dapat solat, walaupun apa keadaan, mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Itu hikmah. Yang keempat, sudah ada orang-orang yang tak boleh tutup aurat, telah tutup aurat. Masya Allah, tabarakallah. Allah, termasuklah pramugari yang bila kita naik kapal terbang, kena pakai cermin mata hitam kita. Duk tengok ke beti paha dia ni. Pakai baik kain cari-cari. Tapi bila mari corona, kita kata syukran ya corona. Corona mari, COVID mari, habis pakai tutup belaka. Nak kata apa?
Takkanlah anak-anak orang Islam ni nak tutup bila pergi solat je. Nak tutup bila kafan je. Waktu hidup dia didedahkan. Kamu. Maka kita mengatakan, kita kena cari tempat-tempat kerja yang sesuai dengan kita sebagai muslimah. Dan pihak yang berkuasa mesti bertanggungjawab. Buat satu undang-undang. Orang Islam mesti pakai patuh syariah. Kena buat. Kalau tidak, jangan tunggu corona yang kedua datang. COVID-20 lah. Kita minta perlindungan Allah SWT. Jangan mari. Cukuplah. Yang ada ini pun sudah berat. Jangan mari lagi. Barulah kita nak tutup aurat. Kita kata sekarang. Ini peranan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sangat besar. Sehingga ada seorang pendakwah dia ceramah. Dia kata corona. Tajuk ceramah dia. Tengok dalam YouTube. Syukran corona. Tajuk dia. Dia terima kasih corona. Dia kata, aku bukan minta dia mari, tapi dia sudah mari. Aku terima kasih kerana apa? Kerana dia telah melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang tak mampu dibuat oleh orang lain. Kan orang tak tutup aurat, tutup aurat. Sekarang ni orang tak mau tutup muka. Laki-laki perempuan semuanya tutup. Masya-Allah. Allahu Akbar. Kelak-kelak malam ditutup. Pusat pelacuran ditutup. Kelak judi ditutup. Orang nak pergi tempat maksiat tidak ada. Masing-masing berkurung dalam rumah. Nak buat maksiat cara sembunyi dalam rumah, itu kamu dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mana para jemaah sekalian? Itu hikmah yang keempat. Kita berpindah kepada hikmah yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Hilang pembaziran di musim corona. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Jawab dengan dhamir, dengan hati yang ikhlas. Kalau nak raya, kalau tidak musim ni, berapa baju dah buat? Berapa duit dah habis? Dah tempah baju ni. Ini untuk hari pertama. Oh, ini untuk hari yang kedua. Ini untuk rumah terbuka. Rumah terbuka pula ada kategori. Rumah terbuka yang dianjur oleh kawan-kawan. Yang dianjur oleh family. Yang dianjur oleh pejabat. Macam-macam ada. Jadi, baju. Macam-macam baju ada. Biskut. Berapa tempah sudah biskut raya? Biskut tak apalah, sikit-sikit dah. Nak tukar lansir, tukar pintu, tukar rumah, macam-macam tukar. Persiapan open house, berapa sebulan open, berapa banyak kita. Kita kata Masya Allah, sedekah tak ada jadi masalah, silakan. Hari ni open house tak open, tak boleh nak pergi. Tetapi kita kena ingat, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan bersifat pemurah pada bulan Ramadan, kerana takut orang lapar di zaman PKP, lepas hari raya, orang yang sama, yang miskin itu menunggu makanan disuap, sama juga dengan masa Ramadan. Jadi kita kena siap. Kena siap. Saya dalam stor tempat pembahagian makanan, orang kata, Ustaz, nak habis Ramadan ni? Saya kata, PKP belum habis. PKP belum tamat. Maknanya, lepas pada raya, orang nak makan juga. Kita kena bersiap sedia untuk makan. Jangan buat senang-senang kan. Alhamdulillah, pembaziran hilang. Waktu tidak PKP dulu, saya kata, kita biasanya bulan Ramadan ni sinonim dengan bazar. Kan? Sinonim dengan bazar. Jadi saya kata bazar ni kita boleh baca dua kiraat. Satu bazar Ramadan, yang kedua dia panggil bazir Ramadan. Nauzubillah kan. Bazar Ramadan tempat kita nak pergi beli. Bazir Ramadan, dua sebab bazir. Yang pertama, pergi beli makan banyak. Nak makan sikit je, tapi waktu. Ini kaedah orang kata, kalau nak beli makanan jangan beli waktu lapar. Semua benda dia nak beli sebab dia lapar. Waktu tu. Tamak dia kan. Akhir kali terbuang dalam tong sampah sampai pihak kesihatan telah buat kajian bertantan makanan yang masih baik, yang masih boleh dimakan, dicampak dalam tong sampah. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Corona mari, kurang dia punya pembaziran. Dan sampai orang kata, pembaziran yang kedua, bazir kita punya pahala. Petang hari Ramadan dah, duduk di rumah seharian, tak keluar rumah, pergi masjid je. Tiba-tiba petang teringat, Allah nak pergi bazar pula tengok, Masya Allah, nyonya-nyonyanya dengan orang perempuan tak tutup auratnya, penjual-penjualnya dengan jambu sana sini, tak tutup aurat, kita kata habislah pahala puasa kita, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pembaziran tidak berlaku banyak pada tahun ini, sama ada pembaziran pahala dan pembaziran dari sudut keuangan. Pembaziran pahala saya tak pasti, sebab anda tengok orang duk komen-komen di Facebook, Allahu Akbar, kita kata tak mulutnya berpuasa, tangannya celaka, masih lagi buat fitnah kepada orang, masih lagi duk pangkah gambar orang, masih macam-macam. Ni bahasa jenis satu jenis baru ni pula. Dia buat Facebook
nama menyamar. Nama kumpulan tertentu tapi hentam. Orang khianat kepada orang. Ada orang forward kepada saya kata Allahumma musta'an, saya doa, Allahumma kfina syarhum, ya Allah selamatkan kita daripada kejahatan tangan yang jahat itu ya rabbal alamin. Kita tak doa lebih daripada itu. Kita doa supaya Allah Taala selamatkan kita, hidayahkan dia. Masya-Allah tabarakallah. Hikmah yang keenam, banyak masa dengan keluarga, alhamdulillah. Bukan setakat banyak, lebih masa dah. Hari-hari duduk dengan isteri, hari-hari duduk dengan anak dengan ni. Jadi inilah masa kita nak scan, nak tengok perangai isteri, perangai suami, perangai anak-anak. Boleh tengok. Seorang-seorang anak-anak kita boleh tengok. Cuma kita dengan anak-anak ni jangan ambil sangatlah. Orang kata jangan ambil hati sangat. Kalau anak buat salah, nak cok anak derhaka lalu, la. Nak doakan, la. Ibu bapa jangan sekali-kali keluar perkataan yang tidak baik. Lebih-lebih lagi di saat mustajab doa ni. Nanti, kalaulah Allah Ta'ala mustajabkan doa pada ketika itu, hancur anak awak. Subhanallah. Binasalah mereka di dunia dan juga rusak di akhirat. Na'udzubillah. Jadi, inilah peluang. Tengok anak buat masalah, doa banyak. Bangun bermunajat pada waktu malam. Ya Rabbi, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsannya illa anta ya Allah. Tunjuklah kepada kami akhlak yang baik. Kerana tak ada siapa yang boleh beri tunjuk pada kami akhlak baik kecuali Engkau ya Allah. Doa ni dipanggil doa di awal iftitah pembukaan solat. Dalam buku Perisai Muslim kita ni ada doa tadi. Ni ramai jemaah tanya, ni ustaz nak ambil mana doa ni? Tolong tulis ustaz. Saya nak tulis macam mana saya duk cakap ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam buku Perisai Muslim ada doa. Minta idna li ahsan akhlak. Kita minta Allah Taala tunjukkan kita akhlak yang baik. Masya-Allah tabarakallah. Tengok masalah apa. Tengok Allahu akbar. Sempit masalah kewangan. Ya Rabbi, Allahumma rzuqna. Ya Allah, bukalah pintu rezeki. Kita mana tahu. Senyap-senyap tengok buka pintu, tengok ada beras bertimbul depan pintu. Orang hantar mari, NGO mari. Masya-Allah tabarakallah. Ini semua ada pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang cukup besar. Jadi masa dengan keluarga nak kita didik dia, kita ajar dia dan kita boleh scan tengok seorang-seorang keluarga kita apa dia perangai. Baiklah, yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, ziarah. Kita kata ziarah tak semestinya kita pergi dengan tubuh kita. Di musim PKP, ziarah boleh? Jawabnya boleh. Kita masih lagi berpeluang ziarah menziarahi melalui alam maya. Hari-hari kita telefon mak kita, Assalamualaikum mak. Kan? Kita beli telefon comel sikit. Dua sebab. Yang pertama, mak kita boleh dengar kuliah. Boleh dengar ceramah. Ana ni kalau ana tak ceramah, kita punya kod dia, sebelum tajuk ceramah ditulis AAM. AAM tu maknanya Abu Anas Madani. Ringkasan, mudah kan. Setiap orang tu, setiap ustaz tu adalah dia punya huruf ringkas dia. Saya jumpa dengan pak cik tua. Masya Allah, dia ada iPad. Bawa iPad. Dekat iPod. Dia tengok saya, AAM. Dia kata orang tua ni orang hebat alam maya ni. Main AAM juga ni. Kata Masya Allah. Kenapa? Dia pun tunjuk iPad. Anak saya beli alat ni ustaz, alhamdulillah. Setiap kali dia balik cuti, dia akan download letak dalam ni ceramah-ceramah ustaz. Ceramah fulan ini. Jadi saya pagi-pagi saya dengar ustaz ni. Petang orang ni pula. Masya-Allah tabarakallah. Dia kata dalam iPad saya ni lengkap siri-siri kuliah ustaz. Kita kata barakallahu fiik ya ammi. Allah Taala berkatilah hidup pak cik. Masya-Allah tabarakallah. Alamanya, mana kita beli telefon ni dua sebab. Yang pertama, dia boleh tengok kuliah, ajar dia betul-betul. Yang kedua, dia boleh tengok anak cucu. Ni musim PKP ni kita angkat, mak, tengok ni, cucu sudah mandi, cucu nak buka puasa kan. Masya Allah tabarakallah. Tapi hati-hati, perangkat syaitan banyak kat tu. Kadang-kadang orang tua ni tak reti. Sedap juga tengok cerita lama-lama. Tengok cerita pula di bulan Ramadan pakcik-makcik ni. Nanya. Jadi kita kena, kalau boleh kita block sikit. Hak cerita-cerita masuknya kawal. Yang bagi kita ajar dia dua link, link kuliah dengan link untuk nak apa ni Skype ke apa ni video call dengan anak cucu. Kita kata masya-Allah, ziarah di alam maya masih wujud. Ziarah menziarahi kita. Kita telefon Assalamualaikum. Nah, paling susah nak telefon atau WhatsApp. Assalamualaikum. Nah, anda ada free sekarang? Kita hantar ke grup kawan-kawan. Saya free sekarang ni. Siapa nak call silakan. Kita tunggu masa waktu tak ada orang. Contohnya Masya Allah tabarakallah. Yang ke-8, cara bersalam. Dulu kita bersalam, tangan. Ada sebelah tangan, ada dua belah tangan. Ada salam mu'anaqah. Mu'anaqah ni mana kita berpeluk.
Kan? Terutama sekali orang yang lama tak jumpa ataupun keluarga kita yang dekat, kita berpeluk, masya-Allah tabarakallah. Ibu bapa kita peluk dia. Nah. Hari ni bukan sekat nak peluk, nak cium tangan, salam tangan pun tak boleh. Maka kita keluar satu video tajuk dia salam di musim PKP, kan? Para ulama kata tak isyarat je lah. Mana isyarat di hati aku ni, nah kita salam, dia pun isyarat kita syarat sini. Nak tangan tak boleh. Mudah-mudahan walaupun begini kita masih lagi merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izal taqal musliman. Apa ni? Apabila dua orang Islam bertemu, fayatasafahan, mereka bersalam, gugur dosa-dosa. Kita kata mudah-mudahan dengan kita begini isyarat, kerana nak jaga kemaslahatan, kita gini ya, kita awak curiga dengan saya ke? Saya curiga dengan awak. Kita nak bersalam dengan dia, takut dia bawa COVID. Tak. Kita jangan letak positif pada orang. Kita tak letak anggapan buruk pada orang. Jangan. Kita letak kita. Aku bimbang takut aku ni ada COVID, aku bersalam dengan mu kena. Maka, baik itu salam. Jangan tuduh orang, biar kita letak kita. Kita bukan nak, tapi dia panggil bahasa kira bicara. Maka cara nak bersalam pun baik, alhamdulillah. Sekarang ni SOP-nya, kena duduk jauh 1 meter. Nak duduklah jauh-jauh. Ni orang ni dah ni. Walaupun 1 meter, arahan, mari duduk tepik belah kita, Ustaz. Duduk jauh lah sikit. Allah, nyawa tak faham juga. Kena pakai mask, pakai tutup muka kalau perlu. Contohnya orang ni batuk semua kena pakai ni. Kan? Kalau kata di ahli perubatan kata kalau tak ada masalah tak payah pakai ya. Saya duk rakam sini pakai juga. Buat apa? Takkan saya nak pakai kerana takut kamera kena apa ni, kena COVID dan masya-Allah tabarakallah. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad. Yang ke-9, penjagaan kesihatan. Jaga betul-betul lah. Alhamdulillah. Syariat Islam telah mengajar kepada kita basuh tangan sentiasa. Nak makan basuh tangan, sudah makan basuh tangan, nak ambil wuduk basuh tangan. Kan? Maknanya, praktis, amali dari sudut ajaran Islam itu memang bersih. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kan? Allah Ta'ala suka orang yang bersuci. Pada kita, agama kita ni, agama suka yang kepada kesucian, kebersihan. Bila mari hari ni, bila orang tanya, sentiasa basuh tangan. Kita kata, memang begitu kita. Tapi ada orang yang tak basuh tangan sebab dia makan dengan sudu, makan dengan ni. Buat apa? Kita makan dengan tangan, alhamdulillah. Maknanya penjagaan kesihatan, sama ada basuh tangan, bersihkan pakaian, bersih tempat duduk, bersih kawasan rumah. Kalau tak ada COVID pun dia ada nyamuk denggi sekarang ni, jangan main. Ada penyakit lain pula mari. Takut kita COVID, tapi mari denggi. Wah, masalah besar. Maka para jemaah sekalian, penjagaan kesihatan ikutlah SOP yang telah digariskan oleh pihak kesihatan. Maka kita berhari raya tahun ni ikut SOP lah. Kita pergi ziarah orang dengan cara duduk jauh-jauh, kan? Dengan cara jaga kebersihan. Kalau kita ada masalah, jangan gilah rumah orang, senang. Baik, saya ni macam tak sedap ni. Ada semua ataupun kita rasa panas-panas tu pergi. Bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita, maaf ni saya tak boleh keluar hari ni sebab suhu tubuh saya ni macam tak apa stabil. Nanti timbul masalah sama ada kita memberi jangkitan kepada orang ataupun orang jangkitkan kita. Dua ya kita ni. Sama ada kita beri atau kita ambil. Na'udzubillah. Yang ke-10 iaitulah dari sudut makanan kita, alhamdulillah nampaknya sudah kembali semula ke dapur. Ibu-ibu yang dulu sibuk sana sini mengharapkan bazar-bazar, hari ini alhamdulillah anak-anak, suami kan dapat makan makanan yang dibuat daripada air tangan ibu. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua. Subhanallah. Jadi itu. Kita masak, kita sendiri gotong royong anak ni, laki-laki perempuan, mari dapur belakang tolong ibu. Yang ni potong bawang, yang ni potong ikan, yang ni biarlah potong bawang tak sama pun. Kadang-kadang nak potong timun pun nampak ni besar kecil, tak ada saiz. Biarkan. Yang penting biar jadi. Masuk dalam mulut dia akan dia akan jadi satu proses aja. Maknanya kita duduk dalam suasana yang begitu baik, kita gotong royong masak, kita gotong royong makan, kita kata alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Bahasa Arab kata tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hikmah ataupun rahsia yang dapat saya kutip di sebalik hikmah Aidil Fitri, di sebalik COVID-19. Ataupun kita boleh luaskan lagi hikmah Ramadan dan Aidil Fitri di sebalik COVID-19.
Allah Ta'ala telah ajar kepada kita 10 perkara yang sempat saya kutip. Kalau kita nak kumpul, boleh lagi. Saya harap para penonton boleh tambah lagi. Apa yang ada? Nanti insya-Allah dalam kuliah lain kita buat pula 15 hikmah di sebalik Ramadan dan Aidilfitri di musim COVID-19. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslim orang jemaah sekalian, tamat sudah perbincangan kita. Untuk keterangan lanjut yang ringkas, tuan-tuan boleh ambil dalam risalah ini, risalah Ramadan dan juga Syawal. Untuk adab-adab raya saya telah carahkan dalam tafsir Quran walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan risalah ini sudah ada di Facebook saya Abu Anas Madani. Tuan-tuan boleh tengok sunnah dan adab berhari raya Aidilfitri. Jadi saya hari ini mengambil kesempatan kepada semua muslimin dan muslimat untuk mengucapkan selamat hari raya. Kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih kepada Ustaz Hakim, Ustaz Zamiri dan semua warga kerja Surau Al-Barakah, Bank Rakyat Malaysia di Kuala Lumpur, di atas penganjuran majlis ilmu yang bermanfaat ini. Dan terima kasih kepada semua para penonton muslimin dan muslimat kerana bersama mengihyakan majlis ilmu di musim PKPB ini. Mudah-mudahan semua kita mendapat manfaat, dan kita doakan supaya Allah Ta'ala kembalikan kita ke Ramadan yang akan datang dalam keadaan kita penuh dengan keimanan, sehat walafiat, dapat beribadat dengan sebaiknya. InsyaAllah kita jumpa beribadat di masjid dan juga di rumah kita, insyaAllah. Sekian. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.